Sebab itu cukup jumlah, tak jadi Perdana Menteri. Sebab Agong tahu, kamu sebenarnya tak cukup jumlah. 74 cukup jumlah kepala otak dia. Kan? 74 cukup jumlah apa? Walaupun depan wartawan dia duk sebut, Din Cirit duk sebut, saya semalam menghadap tuanku istana. Saya bawa ni, tuan-tuan tengok ni, dokumen-dokumen ni. Saya bawa dokumen ni kan, dia tunjuk. Saya bawa dokumen ni, ada 115 SD yang ditandatangani oleh Parlimen. Cukup 115 dah cukup dah. Bentuk kerajaan. Ya? Minimal 112. Ada lebih 3. Saya ada lebih 3 ni oleh Parlimen. Kuat dah kerajaan saya ni. Saya ada 3 orang lebih ni. Kuat dah kerajaan saya ni. Mantap dah kerajaan saya ni. Jadi saya bawa depan Agong. Tiba-tiba Agong beritahu hari ni tak cukup. Saya tak tahulah ke mana perginya. Tengok betapa bodohnya Din Cirit. Sebab itu kalau Din Cirit tu bodoh, tak pelik kalau penyokong dia pun bodoh. Tak pelik kalau Jagon tu bodoh. Tak pelik kalau Saiful Wan Jan, Jan Wibawa tu pun bodoh. Dia sebagai bekas Perdana Menteri, walaupun 17 bulan, takkan dia tak tahu Akta Nampak Parti. Dia yang meluluskan. Dia sama-sama. Tangan dia yang meluluskan undang-undang Akta Nampak Parti. Dia masih lagi pakai SD. Masih lagi percaya kepada SD. Tak ke bodoh? Kalau tak bodoh nak panggil apa? Bangang. Tolol. Balul. Tapi dia nak cuba menipu orang lain. Dia buat PC. Dia nak menipu rakyat Malaysia yang lain. Konon-kononnya rakyat Malaysia akan kata, ui, zalim kerajaan ni. Kebahuli tuanku pun tak patut buat macam tu. Abah tu dah cukup dah 115. Lebih 3 orang dah tu. Kan? Patut Abah jadi Perdana Menteri. Kita pun tak puas tengok Abah baca doa pagi-pagi dalam bahasa Melayu, doa dia. Abah ni patut kena bagi peluang lagi. Kurang-kurangnya kita boleh lagi 2-3 kali keluar duit ke LBSP kalau Abah jadi Perdana Menteri. Kita pun seronok juga tengok orang angkat bendera putih nak makan. Kita nak tengok juga kan. Orang ramai bunuh diri. Dan paling menarik sekali, kita nak Abah jadi Perdana Menteri supaya kita tak payah datang ofis. Anak-anak kita tak payah pergi sekolah dah. Duduk rumah. Online je semua. Seronok lah tak payah pergi ofis. Pakai kain batik, pakai kain pelekat, duduk depan meja, Zoom je buat kerja. Pakai online je buat kerja. Cikgu-cikgu pun macam juga. Pakai atas ni baju kemeja cantik, bawah pakai kain pelekat. Zoom je. Ajar anak murid online. Seronok lah, gaji jalan. Gaji jalan saudara. Tapi kerja dekat rumah. Siapa tak seronok? Sebab tu mereka nak Abah. Sebab tu mereka katakan Abah dah cukup jumlah. 115. Itu yang Haji Hadi beri komen apa? Lebih Hadi ni. Dia kau hajar dengan istana. Ya. Apa dia kata? Kita dah cukup jumlah sebenarnya. Tapi akhirnya, dia kata pengadil, ada orang alih tianggul. Dia nak kata siapa tu? Dia ingat kita bodoh. Tak boleh tafsir apa dia sebut. Dia kata ada orang alih tianggul. Yang sebenarnya bukan orang alih tianggul. Sebenarnya kamu tu bodoh. Kamu tak tahu undang-undang yang telah dikuasakan. Wahal kamu yang meluluskan. Kamu masih percaya kepada SD. Sebab Din Cirit pernah jadi Perdana Menteri melalui SD. Melalui shopping ahli parlimen. Membeli pelacur-pelacur politik. Dia jadi Perdana Menteri kerana sokongan pelacur-pelacur politik. Scheme of things. Sebab itu tak pelik saudara. Zaman dia jadi Perdana Menteri. Ya, berapa ahli kabinet dia? Saya ada tulis kat Facebook saya ni. Ya, siapa ada friend saya kat Facebook, ya, boleh baca. Saya tulis kat Facebook saya tentang perbezaan, ya, perbezaan kabinet Din Cirit, Pak Mae dengan PMX. Ya. Zaman Din Cirit jadi Perdana Menteri Tebuk Atap, dia ada 32 menteri. 32 orang menteri zaman Din Cirit. Timbalan menteri dia berapa? 38 timbalan menteri di bawah era Din Cirit. Kemudian dia tambah lagi sebab scheme of things. Sebab dah janji kan, sokong aku bagilah. Menteri dah bagi 32 orang. Lantik lagi 38. Ramai lagi menganga mulut ni nak makan. Kan? Nak lagi jawatan. Tak apa aku lantik 4 duta bertaraf menteri. Duta khas bertaraf menteri, saudara.
Bertaraf menteri ni maksudnya apa? Gaji menteri, ada kereta resmi, ada pegawai dia. Sama je, ada pejabat. Cuma dia tak masuk kabinet je, meeting. Tapi bertaraf menteri. Tak kira lagi penasihat bertaraf menteri. Jadi jumlah Din Cirit semua sekali, 74 orang. Zaman Din Cirit. Kabinet dia 74, iaitu satu kabinet yang mencipta rekod sejarah negara kita semenjak merdeka. Bahkan di Asia pun, inilah kerajaan yang paling ramai menteri di zaman Din Cirit. Kita bukan saja ada rekod kematian tertinggi kerana COVID, kerana gagal menangani COVID, tetapi kita juga ada rekod menteri yang tertinggi. Kita bukan saja ada rekod kes bunuh diri yang berganda meningkat di zaman Din Cirit kerana mereka tekanan hidup akibat PKP darurat dan sebagainya. Kita bukan saja mencipta rekod di mana 3-4 kali KWSP dibenarkan keluar. Sejak dia merdeka, tak pernah dikeluarkan duit KWSP ni. Di zaman Din Cirit. Banyak Din Cirit cipta rekod, saudara. Tapi semua rekod-rekod yang buruk. Rekod-rekod yang memalukan kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab itu dia ada kabinet 74 orang. Di zaman Din Cirit. Kalau dibandingkan kabinet dia dengan Anwar Ibrahim, saya nak baca kabinet Anwar Ibrahim. Dia ada 31. Selepas rombakan kabinet baru ni, dia ada 31 menteri. 29 timbalan menteri. Itu saja. Jumlahnya 60. Walaupun sebelum ni kurang pada itu, dinaikkan sikit jumlah. Tapi dinaikkan jumlah pun masih lagi jauh berbanding daripada Din Cirit. 60 beza dengan 74 berapa, saudara? Kiralah 60 74. Zaman Din Cirit ni dia nak 74, ketika itu dia ada 74 ahli parlimen. Dia ada 74 ahli parlimen, semua dapat. Sebab tu Din Cirit 74. Dia dapat kerusi parlimen menang itu raya 74. Jumlah dia 74. 32 menteri, 38 timbalan menteri, 4 duta bertaraf menteri. Maknanya semua merasa menterdarah duit rakyat di zaman Din Cirit. Yang tak menterdarah, rakyat jelata. Yang terpaksa angkat bendera putih nak makan. Yang tak sanggup nak hidup, gantung diri dekat jejambat. Yang hilang pekerjaan. Hotel tutup, kilang tutup, ramai hilang pekerjaan. Nak minta duit, merayu-rayu dengan Din Cirit, menyembah-nyembah lutut Din Cirit. Tolonglah kami nak pakai duit kami ke SP. Keluarkan duit kamu. Tak cukup sekali. Abah, nak lagi abah. Keluarkan 2 kali. Kita pun dah tak ada duit. Dalam keadaan dia tak ada duit tu, saudara, dia renovate rumah kediaman Perdana Menteri 38 juta lebih. Rumah kediaman Perdana Menteri bukan buat baru, tetapi renovate 38 juta. Renovate 38 juta. Kalau buat baru, saya ingat cantik dah 38 juta ni rumah. Tapi dia tak nak buat baru, renovate. Berapa banyak dia markup harga. Saya tak tahu siapa kontrak yang dapat. Siapa kontrak yang terdarah duit rakyat waktu rakyat tak makan. Untuk mencantikkan rumah seorang manusia yang bernama Din Cirit, yang dikatakan keturunan ulama itu. Yang hari-hari baca doa. Buat muka sedih depan TV. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah negaraku ini. Ya Allah, bala bencana. Habiskanlah bala bencana. Mana nangis depan TV. Rupanya dia sakau duit rakyat, cantikkan rumah kediaman dia. Rakyat pandai-pandailah cik makan. Rakyat bantu rakyat ketika itu. Apakah saudara lupa? Menteri 74. Sesama dia diagih-agihkan jawatan sebab dah janji. Scheme of thing. Semua dapat. 74 kabinet zaman dia. 74 kerusi dia menang. Itu zaman Din Cirit. Nasib baiklah. Alhamdulillah, syukur dia tak jadi kerajaan, saudara. Kalau tidak, kita tak tahu. Ada menantu sampai sekarang tak balik, lari. Sebab apa dia lari? Bercuti.
Berapa lama dia nak bercuti luar negara? Takkan bila SPN nak buru je, tiba-tiba dia nak bercuti. Dengar je SPN nak buru, oh bercuti. Oh tak boleh balik. Pasal apa tak balik? Kalau tak buat salah, kenapa takut nak balik? Menantu. Boleh kira anak lagi. Mejah. Yang suruh minyak masak tu anak siapa? Saudara, kalau mereka jadi kerajaan lagi kita satu benda pun kita tak tahu. Alhamdulillah mereka tak jadi kerajaan, baru kita tahu perangai sekor per sekor penyakau-penyakau ini. Tak cukup dengan diri satu keturunan makan duit rakyat. Perah darah rakyat. Cantikkan rumah 38 juta. Tak cukup dari itu, tempah Mercedes sampai 2 juta. Tapi Allah kata, kamu guna duit rakyat macam tu untuk nak cantikkan rumah kamu. Kamu ingat kamu tentu boleh duduk. Kamu ingat kamu confident, kamu boleh duduk jadi menteri lagi. Boleh naik duduk rumah mewah itu. Boleh naik kereta mewah itu. Tak ada. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan kamu merancang. Allah juga merancang. Perancangan Allah adalah sebaik-baik perancang. Kamu rancanglah apa pun. Tapi akhirnya rumah tu siap, sedang elok pihak mek akan sumpah. Kereta order sampai, sedang elok pihak mek akan sumpah. Tapi pihak mek bukan kemaruk benda-benda itu. Gaji pun dia tak mau ambil. Dia tak kemaruk rumah yang kau dah robek 38 juta. Akhirnya rumah itu dijadikan tempat orang berdakwah, majlis ilmu duduk di kediaman resmi. Dan pihak mek hanya duduk di rumah dia sendiri. Rumah sewa dia sendiri. Rumah kediaman resmi yang mewah itu tak tergamak PMX nak duduk. Sebab dia tahu kalau dia duduk rumah itu, dia tentu tak boleh tidur malam. Melihat keindahan rumah itu hasil daripada jerit perih rakyat, darah rakyat yang diperah oleh Den Cirit untuk membina mahligai itu. Maka tak tergamak Anwar nak duduk di situ. Terpaksa jadikan tempat itu sebagai tempat majlis ilmu. Di situ dia buat setiap bulan program ilmu dia di Seri Perdana tu. Berbagai ulama dipanggil dalam program tersebut. Dia tak duduk. Walhal boleh je pihak mek nak duduk. Orang tak boleh salahkan dia sebab bukan dia yang renovate. Den Cirit yang buat. Tetapi walaupun Den Cirit yang buat, dia rasa tak bertanggungjawab kalau dia duduk rumah seindah itu. Macam tu juga kereta yang ditempah, dia pulang balik, ambil duit, masuk kantung kerajaan balik semula. Tak tergamak dia naik kereta. Hasil daripada perah duit rakyat waktu PKP. Itu zaman Den Cirit, 74. Kita tengok, kita banding pula zaman Pak Mae. Selepas Den Cirit, Pak Mae. Selepas Den Cirit jatuh terlentang, Perdana Menteri, ya, Pak Mae naik. Pak Mae jadi Perdana Menteri, berapa banyak dia punya menteri? Menteri dia 32. Ya. Menteri dia 32, dia punya timbalan menteri 38. Itu saja Pak Mae. Jadi dia ada 70. Banding dengan Kabinet Anwar Ibrahim 60. Bermakna 10 beza. Dengan Pak Mae 10 bezanya, dengan Den Cirit 14 bezanya. Maknanya PMX kita buat bentuk kabinet yang baru dirombak baru ini. Ya, kabinet dia jauh mengatasi zaman Den Cirit 14 beza dengan Pak Mae 10 beza. Itu pun Sanusi kata Anwar nak mengekalkan kedudukan dia dengan rombakan kabinet dan menambah kabinet. Bodoh tak bodohnya Sanusi itu. Apa Anwar nak kuat kedudukan dia? Sebelum dia rombak kabinet pun dia dah ada 23 mencuti, wahai Sanusi. Janganlah bodoh sangat. Orang nak perkuat kedudukannya kalau dia tak cukup. Macam Den Cirit tu. Dia ada kelebihan 114, 115 je jadi Perdana Menteri. Dia ada 4 orang, 5 orang je kelebihan dia. Itu baru dia bentuk kabinet besar. Sampai 74 sebab nak perkuatkan kedudukan dia. Sebab dia hanya ada majoriti 4 orang ahli parlimen. 4 orang ahli parlimen je yang memperkuatkan Den Cirit ni.
Sama dengan Pak Mae pun. Lebih kurang tu je. Ya. Di situ dia lantik menteri ramai sebab nak kukuhkan kedudukan dia. Baru logik. Tapi Anwar Ibrahim, sebelum dia rombak kabinet pun, dia dah ada 2/3 majoriti. Apa pula sebab dia rombak ni kerana nak perkuatkan dia? Dia memang dah kuat dah. Cuma ubah suai tentang keadaan kita 2024 ni. Kan? Nak lebih pantas bergerak, maka kena ada lah kena adjust lah beberapa kementerian. Itu aja. Bukan kerana nak perkuatkan diri dia. Sebelum rombak kabinet pun dia dah kuat dah 2/3, termasuk engkau orang sokong 5 orang tu. Puak-puak engkau yang sokong tu. Tu memperkuatkan PMX. Tak payah rombak kabinet. Engkau orang sendiri perkuatkan. Tapi tak ada hujah langsung. Dangkal. Bodoh. Tapi ada walaupun yang percaya. Ada walaupun yang percaya, saudara. Betul, dia kata. Betul lah Sanusi tu kata. Anwar berombak kabinet tambah lagi 2 kerusi ni nak perkuatkan dia. Dia takut tumbang jadi Perdana Menteri. Ada walaupun yang percaya. Maknanya, kalau kita kata Sanusi tu bodoh, walaupun dia bangang lah. Itulah saya kata. Kecerdikan, kebijaksanaan bukan terletak kepada tebal tak tebal kita punya serban. Panjang tak panjang kita punya janggut. Ya? Banyak tak banyak kitab yang kita tulis. Ya? Ada orang kata, oh kamu kutuk Haji Hadi. Kamu tak tahu ke Haji Hadi tu banyak menulis, banyak kitab dia menulis. Kalau dia banyak menulis, ya? Penulis buku Tamar Jalis tu, lagi banyak buku dia. Ya? Siri bercakap dengan jin. Berapa siri dia buat buku. Dia banyak menulis. Ya. Penulis Mastika tu banyak menulis. Kan? Tapi dia amal tak apa yang dia tulis. Contoh macam dia buat buku Kazaf. Haji Hadi buat. Dikeluarkan, ditulis oleh Haji Hadi. Khusus masa kes Anwar dulu. Kes pertama Anwar dituduh. Haji Hadi buat buku Kazaf. Akhirnya yang duk main isu Kazaf ni Pak Anwar ni lah. Maknanya parti dia, budak-budak parti dia pun tak pakai yang Haji Hadi punya tulisan ni. Pakai sewaktu berkawan. Masa berkawan Parti Rakyat tu, dia gunalah ni Kazaf. Bila dah jadi musuh, buku yang dia tulis itu sendiri pun dia tak percaya. Dia langgar. Itu maknanya ilmu tidak berkat, saudara. Ilmu kalau berkat, apa pun kamu tulis akan menjadi panduan kepada orang lain. Apa yang kamu tulis akan dikaji dan dijadikan subjek pengajaran kepada orang lain. Apa yang dia tulis, satu dunia akan membaca dan menjadikan panduan. Itu baru berkat dan itu baru ulama'. Kalau nak kata kamu ulama', buku Kazaf yang kamu tulis itu, satu tajuk saja, ya, tak banyak tajuk, satu tajuk Kazaf saja, itu pun puak-puak kamu langgar, tak hormat, tak percaya dengan buku, dengan kamu sendiri pun tak percaya apa yang kamu tulis. Maksudnya apa? Maksudnya kamu tulis itu kerana politik, bukan kerana ilmu, bukan kerana agama. Sebab itu tidak ada keberkatannya penulisan kamu. Orang tak rujuk, orang tak jadi panduan, orang campak ke lokang je. Ulama' yang hebat adalah tulisan dia menjadi panduan. Contoh macam almarhum Syekh Yusuf Qaradawi. Satu dunia pakai fatwa dia. Dan dia pun ada keluar fatwa dalam isu Anwar Ibrahim, isu liwat ni, fitnah liwat ni. Ada fatwa khusus. Dan fatwa dia itu didudukkan dunia di dalam mempertahankan Anwar Ibrahim. Maknanya apa yang Yusuf Qaradawi sebut itu menjadi panduan dunia. Tapi apa yang Haji Hadi tulis dalam buku Kazaf itu, dia sendiri pun tidak yakin. Dia sendiri pun tidak percaya. Ahli-ahli penyokong dia pun duk main Kazaf sekarang ni. Dah tak peduli dah buku tulisan Haji Hadi. Sebab apa, saudara? Sebab dia menulis bukan kerana agama. Dia menulis hanya kerana politik. Ketika itu, dia nak bela Anwar Ibrahim, dia tulislah buku Kazaf. Bila dia dah tidak bersama dengan Anwar, menjadi musuh politik dia, dia sendiri pun tak nak pakai. Berapa ramai pimpin PAS, Sanusi, duk peduli Anwar. Main belakang lah, apalah kan. Sampai hari ni, dia cakap, tak pakai pun apa yang Haji Hadi tulis. Dia cerita pasal pelantar-pelantar. Ini sama ni. Dia tak pakai pun kitab yang Haji Hadi tulis. Kitab Kazaf tu tak pakai. Sebab apa tak pakai, saudara? Sebab penulis itu pun tidak mendapat keberkatan. Sebab tu buku dia dicampak orang aja. Tak ada nilai.